Okey tuan-tuan. Malam ini satu peristiwa yang menarik berlaku. Bagi siapa yang tak tahu, kita cerita peristiwa menarik tersebut. Apa dia? Pesuruhjaya PAS Perak kot. Dia Pesuruhjaya PAS Perak. Saya tak tahu lah apa jawatan dia kan. PAS Perak, Ustaz Razman, hari ini telah mengemukakan mohon maaf terhadap saman fitnah yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap Razman di atas kenyataan Razman bahawa Anwar Ibrahim pembawa agenda LGBT. Now, kenapa benda ini sangat besar? Saya dah bawa ulas benda ni sebelum ini, tapi saya nak bawa benda ni sekali lagi. Kenapa perkara ini sangat besar untuk membuang naratif kemenangan PAS, terutama di negeri-negeri Melayu? Sebab perkataan LGBT ni, fitnah LGBT ni, antara benda yang paling laku dan laku keras dan laris dijual oleh PAS kepada orang Melayu, pengundi-pengundi Melayu di kawasan pinggir bandar dan luar bandar di Semenanjung Malaysia. Ini perkara yang mereka jual tau, sewaktu pilihan raya tempoh hari. Dan perkara yang mereka jual ini tuan-tuan, inilah yang digunakan, yang menjadi antara asbab kepada pengundi-pengundi Melayu takut untuk nak mengundi Pakatan Harapan. Oh, jadi benarlah Is. Itu saya kata, bila anda percaya kepada fitnah, ada orang tanya soalan tadi. Okey, dia ni pefitnah Is. Bagaimana pengundi-pengundi yang percaya kepada fitnah tu dan mengundi Perikatan Nasional sebab takut benar fitnah tersebut? Jawapan saya tak tahu. Wallahualam. Saya tak boleh nak keluar fatwa berkenaan dengan perkara tersebut. Tetapi bagi saya, kalau anda percaya kepada perkara itu, fitnah tersebut, kemudian anda mengundi atas dasar percaya kepada fitnah tersebut, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana anda telah mempercayai fitnah. Okey, anda tak tahu. Sekarang anda dah tahu. Okey, saya bawa cerita dan kisah supaya kita nampak apa yang berlaku. So, pertama, kita bawa apa yang diucapkan oleh Razman ini. Saya bukan main-main tuan-tuan. Saya bawa terus apa dia cakap. Okey. Anwar Ibrahim yang duduk belakang dia DAP. Kalau pangkah Pakatan Harapan, tuan-tuan pangkah Pakatan Harapan, orang-orang Melayu yang ada menyokong Pakatan Harapan, berarti dia menjadi tangan-tangan yang nak menyerahkan negeri kita ini dan negara kita kepada DAP yang akan diketuai oleh Anwar Ibrahim dan Lim Kit Siang. Kalau Anwar Ibrahim, kita tahu dia nak bawa agenda LGBT ke dalam. Kita tahu dia nak bawa agenda LGBT. Kalau Anwar Ibrahim, kita tahu dia nak bawa agenda LGBT ke dalam negara kita ni. Kalau Anwar Ibrahim, dia nak bawa agenda LGBT dalam negara kita ini. Okay, tuan-tuan dengar sendiri kan? Razman kata, kalau Anwar Ibrahim, dia akan membawa agenda LGBT di dalam negara kita ini. Okay, saya biarkan perkataan itu sink dulu, masuk ke dalam fikiran tuan-tuan dan puan-puan. Sebar, teman saya tu sementara tu sebarkan dulu. Share dulu. Kan, bagi orang on masuk dulu. Okay, so disebar. Bila Anwar Ibrahim saman, dia kata dia tidak, okey, saman ni tuan-tuan macam mana? Saya nak cerita dulu. Saman ni akan melalui dua proses. Okey, dua proses. Pertama, dia akan minta bahawa orang yang mengemukakan pertuduhan tersebut mestilah memohon maaf. Okey, itu yang pertama, dia kena mohon maaf. Orang yang kemukakan pertuduhan tersebut kena mohon maaf dahulu. Kalau dia tidak memohon maaf, maka akan proceed ke mahkamah untuk perbicaraan. Okay. Kalau dia memohon maaf maksudnya dia telah mengakui dia memfitnah. Permohonan maaf itu menunjukkan dia salah dan tuduhan atau fitnah dia itu batil dan palsu. Saya ulang. Dia ada dua proses. Dia akan minta orang tu minta maaf dalam kes fitnah, defamation. Kalau orang tu kata tak nak maaf, maksudnya tak nak buat permohonan maaf, maka dia akan teruskan saman. Maka terus saman macam biasalah, masuk trial dan sebagainya. Tapi kalau dia meminta maaf, bermakna orang yang memfitnah itu telah mengakui dia salah, dia memfitnah, dan orang yang dituduh fitnah itu tidak bersalah
mengikut kefahaman dia. Now, kali pertama, Razman mengatakan bahawa dia tidak akan meminta maaf. Okay, dia kata dia tidak akan meminta maaf. Kita dengar ucapan beliau. Jadi tuntutan maaf oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap kenyataan saya berkaitan dengan isu LGBT dan komunis adalah satu usaha menghalang pembongkaran niat jahat mereka. Saya secara tegas berkeyakinan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah tidak layak untuk memimpin negara ini, apatah lagi memikul imej sebagai bekas panduan kes yang jenayah moral yang sangat memalukan, dan memohon maaf berarti membenarkan kemungkaran mereka. Saya tak akan membenar, tak minta maaf. Yang kita perlu bahawa menyeru kepada dia datang semena-mena, dia tinggal. Kenapa dia tinggal Port-Dickson dan mari bertanding di Perak? Dan saya tidak membenarkan orang-orang Perak mengundi dia dan mengangkat ataupun sebagai wakil rakyat ataupun ahli parlimen di Tambun. Dan sebagai usaha yang dilakukan oleh UMNO, Barisan Nasional melalui Presiden UMNO adalah kesalahan yang mengheret bersama Pakatan Harapan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim memastikan kesedaran oleh penyokong UMNO dan juga semua pengundi-undi, khasnya orang Melayu. Kena faham kerana ini. Kita rehat saja. Berhubungan dengan itu, saya akan terus memimpin PAS, khasnya di negeri Perak, bagi menyekat dan Anwar Ibrahim dan juga Pakatan Harapan dari berkuasa di Perak ini. Justru Okey. Lain tu tak payahlah komen. So dia kata dia tidak akan meminta maaf. Dia kata dia tidak akan meminta maaf. Okey, tuan-tuan dengar sendiri. Pada peringkat awalnya dia kata tidak akan minta maaf kerana apa tadi? Dia ulang balik kerana dia adalah banduan yang menghadapi masalah moral. So dia kaitkan LGBT tadi tu. Okey? So maksudnya apa tuan-tuan? Okey, ada yang kata tadi, kena teruskan saman tu. Saya kata, dengan meminta maaf itu dah kira bersalah dah. Tak perlu terus saman pun. Tapi cukup ke? Okey, kita akan tengok sekejap lagi. Sekarang ni kita tampar muka dia berkali-kali ni. Dia minta maaf tu, kita akan tampar muka dia balik supaya orang faham. Tak semestinya bayar duit tu adalah adalah bersalah semata-mata. Minta maaf pun kira bersalah semata-mata. Ni. Saya nak buat kenyataan dan saya akan tunjukkan pada tuan-tuan satu dokumen yang menyentuh tentang perkara ini. Menyentuh tentang permohonan maaf tersebut. Saya akan bawa dokumen tersebut. Tapi sebelum itu, saya nak baca satu posting daripada Muhammad Rifaat Razman. Saya rasa ni anak dia kot. Mungkin. Kalau orang lain, minta maaf lah. Dia kata, Anwar dan Haji Razman setuju selesai luar mahkamah. Kedua-dua pihak setuju tarik kes masing-masing. Bukan kes sebelah pihak. Kalau nak panjang kes, lagi banyak pekong dibuka. Sebab Anwar ada kes yang sudah disabit bersalah dan dijatuhkan hukuman. Kedua-dua pihak setuju kes ditutup untuk jaga nama baik Anwar sebagai Perdana Menteri. Tuan-tuan baca dulu benda ni dan faham. Okey, apa dia nak putar dekat situ tuan-tuan? Dia nak bagi tahu bahawa sebenarnya tak ada kes. Dua-dua dah tarik kes ni. Dua-dua pihak, Razman dah tarik kes. Maksudnya tarik kes, tak ada kes lah. Razman dah tarik kes, Anwar Ibrahim pun dah tarik kes. Anwar tak nak teruskan saman, Razman pun tak nak teruskan. Sebab itulah kenapa kes ini diselesaikan di luar mahkamah. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, dia ada beza tarik kes. Kalau tuan-tuan menarik satu-satu kes saman fitnah, okay, dia macam ni. A saman B. Okey, Anwar pergi saman Razman. Tarik kes, maksudnya Anwar kata, baiklah, saya tarik balik saman tersebut. Perlu tak Razman meminta maaf? Tak perlu. Itu dipanggil tarik kes. So dalam hal ini, adakah siapa yang bersalah? Tak ada siapa. Sebab kes tidak diteruskan. Apa sebab nak tarik kes? Banyak sebab. Kadang-kadang orang tu dah minta maaf dekat belakang. Ini kes banyaknya kalau keluarga atau kawan-kawan lah. Tak nak malu dan sebagainya. Okey, dia tarik balik kes. Atau rayuan. So yang menuduh tadi tu, yang menyaman. Dalam kes ini Anwar Ibrahim yang tarik kes. Soalan saya, adakah Anwar Ibrahim tarik kes? Adakah Anwar Ibrahim membatalkan tuntutan saman tersebut? Jawapannya tidak. Jadi dalam kes ini bukan kes Anwar tarik kes. Ini bukan kes tarik kes.
Sebab Anwar sudah didapati bersalah. Anwar sudah diampunkan. Dan tidak bersalah dalam semua kes-kes sebelum ini. Okay? Kalau kita nak perdebatkan benda tu, dia boleh bawa dalam mahkamah tentang pengampunan diraja. Boleh. Tetapi Razman minta maaf ke tidak? Dia minta maaf. So, bila dia minta maaf ni tuan-tuan, dalam kes defamation, bila Anwar pergi saman Razman ataupun si A saman B, B meminta maaf, bermakna B telah khilaf. B telah salah. B telah mengaku dia bersalah memfitnah si A. Itu maksud dia. Sebab apa? Untuk B ataupun Razman membela diri di dalam kes ni nanti, kalau sebab Anwar saman dia 5 juta, kalau katakanlah masuk mahkamah, untuk dia membela diri senang saja. Kemukakan bukti-bukti bahawa Anwar membawa agenda LGBT. Mudah. Tetapi Razman tak berjaya. Inilah peluang, cara, ruang untuk nak dedahkan Perdana Menteri kita ni. Inilah tempat yang paling bagus, paling sesuai. Kenapa dekat ceramah luar tak takut? Tiba-tiba dalam mahkamah jadi takut. Jadi dua sebab jadi takut tuan-tuan. Pertama, dia tak ada bukti. Dia tak ada bukti. Sebab itu dia tak berani nak teruskan. Dia tak ada dua, ada satu je. Dia tak ada bukti. Dia tak ada benda dia nak present. Membenarkan kata-kata dia itu. Dia tak ada. So, akhirnya Razman mengeluarkan satu satu kenyataan bertulis daripada dirinya sendiri. Kita baca tuan-tuan. Kita baca, jangan tak baca. Baca, jangan tak baca. Okey. Permohonan maaf secara tidak bersyarat, unconditional, dan tidak terreserve, unreserved. Okey, yang ni saya akan terangkan sekejap lagi. Dengan segala hormatnya, saya Razman bin Zakaria merujuk kepada ungkapan fitnah saya dalam salah satu ucapan saya semasa kempen pilihan raya ke-15 pada 1911, saya telah menyinggung perasaan dan memfitnah YAB, Anwar Ibrahim. Saya ingin menzahirkan bahawa ungkapan saya telah mencetuskan keburukan moral dan menjejaskan reputasi baik YAB serta menyebabkan rasa malu, kerosakan dan kesusahan yang teruk dan tidak terukur. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan secara tidak terizab dan untuk menarik balik semua fitnah dan tuduhan saya lemparkan ke atas YAB dan menyatakan kekesalan dan permohonan maaf saya yang tidak terhingga ke atas ungkapan tersebut. Saya juga berjanji tidak akan mengulang ungkapan di atas dalam apa bentuk dan juga cara atau sebagainya pada masa hadapan. Saya kini merayu kepada YAB untuk menarik balik tuntutan YAB di Mahkamah Tinggi di Taiping di bawah guaman nombor sekian terhadap saya. Dan saya akan segera memohon kepada Budi Bicara Mahkamah untuk membatalkan pernyataan pembelaan saya bertarikh 31/2023 dan mengeluarkan yang sama daripada rekod mahkamah. Saya dengan seikhlasnya mendoakan agar YAB Datuk Seri Anwar Ibrahim dirahmati Allah dan diberkati dan diberi kekuatan dan umur yang panjang untuk memimpin negara sebagai Perdana Menteri Malaysia dalam kesejahteraan rakyat dan negara. Tuan-tuan, lelaki Gorgon ini tuan-tuan telah meminta maaf tuan-tuan. Lelaki Gorgon ini meminta maaf tuan-tuan. Inikah kenyataan orang yang rasa bahawa dia ada bukti tuan-tuan? Inikah kenyataan bagi orang yang merasakan dia ada bukti yang kukuh? Inikah yang dikatakan settlement out of court? Unconditional, dia kata, apa perkataan tadi? Unconditional. Unreserved. Tidak ada syarat-syarat kepada permohonan maaf tersebut. Now, kes ini sebenarnya Anwar bagi peluang hari itu untuk dia minta maaf. Kan tadi kita dengar kenyataan tu, dia tak kata dia tak akan minta maaf. So Anwar teruskan. So sekarang ni kes ni dah masuk mahkamah. So dia minta Anwar tarik balik kes tersebut. Okay, maksudnya kes tersebut tak ditarik balik. Kita baca sendiri tadi kan? So kenyataan anak dia, kalau betul tu anak dia lah, tidak benar. Okay. So
Boleh tak Anwar teruskan? Ya. Kalau Anwar nak kata, minta maaf, aku dah bagi kau peluang hari tu untuk minta maaf, tapi kau tak minta maaf, aku nak teruskan kes ini. Boleh. Tapi kalau Anwar maafkan, tak ada masalah. Boleh. Either way, sama ada diteruskan dan didapati bersalah nanti, atau tidak diteruskan, Razman telah memfitnah. Tuntas. Diteruskan atau tidak diteruskan, Razman telah memfitnah, dan Razman melalui pengakuan tadi telah mengaku bahawa itu adalah fitnah. Saya baca tuan-tuan, itu adalah fitnah. Dia kata, saya ingin menzahirkan bahawa hukuman saya telah mencetus. Okey. Okey, dia kata, saya ingin mengambil kesempatan itu untuk mengeluarkan secara tidak terizap dan untuk menarik balik semua fitnah dan tuduhan yang dilemparkan. Semua fitnah dan tuduhan. Semua fitnah dan tuduhan yang dilemparkan. Tuan-tuan, kita belajar dosa fitnah ni bukan benda yang kecil, tuan-tuan. Kita boleh berbeza pendapat, saya tak kisah. Kita boleh berbeza pendapat, kita boleh kata Anwar ni tak boleh buat kerja sebab sekian, tak kisah. Rafizi tak boleh buat kerja sekian. Kita boleh kritik cara kerja orang, saya tak ada masalah. Tetapi apabila kita resort, kita pergi ke level fitnah, menggunakan agama, menggunakan title, kepercayaan orang untuk fitnah, itu dah menjadi satu perkara yang sangat besar. Maksudnya daripada kalangan pimpinan, Pak, ini bukan orang kecil ni, tuan-tuan. Ini bukan budak-budak walaon-walaon yang level-level anak-anak ni dah. Ini pimpinan tertinggi yang pergi rehlah, yang pergi yang mendapat tarbiyah, yang pergi program-program agama, yang belajar agama. Saya tak tahu dia level ustaz ke tidak, dia panggil haji je kan. Mungkin bukan ustaz lah, tak apalah. Tapi maksudnya daripada segi didikan agama tu, tak utama dalam PAS, saya rasa tak kurang. Dia bukan orang yang jahil, yang tidak tahu tentang hukum hakam agama. Bukan. Dan kalau kita jahil sekalipun, tak adalah kita bangang sangat tak tahu tentang dosa fitnah. Dia, tuan-tuan, dalam fitnah ni saya nak bagi secara umum, defamation. Dia mudah je. Contoh, kita bagi contoh. Ini contoh saja. A tuduh B murtad. Dia kata A kata B engkau murtad. Dan syarat dia bukan setakat tuduhan. Kalau tuduhan tu dia buat dalam bilik, antara mereka berdua, tak jadilah. Dia mesti diterbitkan di khalayak ramai. Sama ada secara bertulis ataupun secara lisan, tetapi dalam ceramah macam kes tadi, atau ada video. Itu beza antara libel dengan ada satu lagi dah. Lupa dah. So dia ada dua. So kalau dia bertulis di halayak ramai, dan yang ketiga menjatuhkan reputasi orang yang difitnah. So A tuduh B murtad. So B kata aku nak saman A. Boleh. So macam mana cara A mempertahankan diri dia di dalam mahkamah? A kena kemukakan, inilah bukti kenapa saya kata dia murtad. Contoh. Dia keluarkan video. Ni video dia. Awak mengaku tak ni awak? Ya, saya mengaku. Awak mengaku tak awak publikkan video ni? Ya, saya mengaku. Sebab masa tu saya tengah buat live. So, adakah awak mengaku pada masa itu awak mengatakan awak murtad? Ya, saya mengaku. Tapi pada masa itu saya kurang siuman. It does not matter. Videonya ada. Tapi kemudian saya telah pergi bertaubat dan sebagainya. It does not matter. Sebab dia tak tahu yang anda dah pergi bertaubat itu. Dia refer kepada video ini. Adakah dia murtad? Tak juga, sebab dia dah bertaubat tadi kan. Tetapi adakah dia dikira memfitnah? Tidak. Sebab apa? A ada bukti, dia nampak. Ni video dia. Itu contoh. Tidak ada kena-mengena dengan hidup ataupun yang sudah mati. Itu contoh. So apa defend A tadi? Dipanggil statement of fact. Fakta, kenyataan berfakta.
So apa statement on fact yang A kena datang, yang Razman dalam kes ni kena datang, bukti bahawa tuduhan dia itu disokong oleh bukti-bukti ini. Ini bukti dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contoh. Inilah bukti-bukti dia yang Arif. So bila yang Arif tengok, betul lah apa dia cakap ni, mana dia fitnah. Maka dalam kes ini, yang menyaman itu akan kalah. Yang disaman itu akan menang. So dia tak boleh lah. So dia kena bayar adalah compensation dan sebagainya. Faham? Itu kaedah dalam defamation case ni. So kalau dia kata aku pernah ucap tapi aku dah bertaubat, orang tak tahu pasal taubat dia, contoh. Ini contoh. So dalam kes itu boleh ke Is? Dia kata dia berkemungkinan besar tak boleh juga sebab orang tak tahu. Tapi dalam IC dia tunjuk Islam, doesn't matter lah. Yang penting kenyataan riddah. Dalam kes ini kenyataan LGBT. So LGBT tu dia kena buktikan bahawa dia akan, ayat dia tadi, membawa agenda LGBT. So kalau itu tidak benar, therefore that's why dia nak teruskan boleh. Tapi kalau tak teruskan pun, tepuk tangan je tuan-tuan, Anwar Ibrahim dah menang. Anwar tak perlu pun juta-juta tu sebenarnya. Tapi dia kena teruskan sama sebab kena ajar sikit tuan-tuan. Kalau dia kena bayar pun 100,000, 1 juta, 2 juta, 10 juta pun, duit boleh kumpul. Duit dia orang boleh kumpul, dia boleh bayar. Itu bukan isu dia. Isu dia adalah sekarang ini raikan kemenangan tersebut. Raikan bahawa Pakatan Harapan bila kita bercerita, kita tak bawa isu fitnah tuan-tuan. Kita bawa isu pembentukan negara, reformasi, kebejatan, kerosakan, rompakan. Kita bawa isu itu. Tapi dia bawa isu fitnah. Sebab apa? Dia tak ada modal. So, nak jual dengan orang Islam ni mudah je. Buat fear mongering. Fear mongering ni apa? Kalau tak sokong kami, maka kafirlah negara ini. Ramai orang akan pakai seluar pendek dan juga skirt pendek ni nanti. Dia main yang tu. Tak ada azan nanti tuan-tuan. Azan tak ada lah. Habis Islam kita semua akan jadi Kristen. Semua akan jadi kafir kalau PH memerintah. Dia guna benda ni untuk nak apa? Nak menang ni. Nak jual produk ni, nak jual. Siapa yang percaya? Ni PRN tak lama lagi ni. Cerita kan keluar balik ni. Cerita yang sama. Sebab itu saya nak bawa kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terakhir. Saya nak bawa kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapan di Unicel tadi. Sebenarnya benda ini sangat, orang tak nampak. Tapi sebenarnya benda ini sangat sangat besar. Bila saya dengar dia buat ucapan tu tadi, benda ini sangat mendalam untuk kita memahami cara fikir ataupun falsafah politik Anwar Ibrahim, tuan-tuan. Anwar gesa pemuda agar tidak terpengaruh tafsiran sempit Islam. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini menggesa anak muda Islam supaya tidak terpengaruh dengan cara sesetengah individu atau pihak mentafsir Islam. Dalam syarahan khasnya di Unicel, Anwar mengingatkan anak muda bahawa Islam sentiasa meletakkan nilai keamanan, keadilan dan kemanusiaan mengatasi segala sentimen perkauman dan kepartian. Tapi kita juga diperingatkan dalam karya Said Naqib Al-Atas yang juga disinggung dalam karya Siddiq Fazil. Beliau berkata, kalau kita bicara soal Melayu dengan sentimen kaum yang menebal dan tidak mendasari kepada nilai dan akhlak Islam, maka ia pasti akan menjurus kepada chauvinism. Okay, apa maksud dia? Apa maksud perkataan ini? Kita nak memperjuangkan bangsa kita. Kita nak memperjuangkan agama kita, tak ada masalah. Itu memang natural. Semua bangsa nak memperjuangkan bangsa dia. Semua agama nak memperjuangkan agama dia. Itu bukan masalah. Dan dalam konteks Melayu, kita nak memperjuangkan Melayu, itu tak ada isu. Tetapi kalau dia tidak didasari perjuangan itu tadi, perjuangan nasionalisme itu tadi, tidak didasarkan kepada nilai dan akhlak Islam. Nilai dan akhlak Islam, maka dia akan menjurus kepada chauvinisme. Chauvinisme ini adalah penindasan kepada satu-satu kaum ataupun satu-satu kumpulan. Oleh satu-satu kumpulan. So, mendasarkan kepada nilai-nilai akhlak dan juga Islam. Apa maksud dia? Tuan-tuan, Islam ini bukan pada pakaian, bukan pada tasbih, bukan pada kopiah kat kepala, bukan pada dahi yang nampak hitam. Itu bukan Islam.
Islam itu pada nilaian akhlak dia, perbuatan dia. Adakah fitnah itu Islam, tuan-tuan? Tepuk dada. Tanyalah iman kita sendiri. Adakah orang yang menggunakan nama parti Islam itu membawa nilai Islam? Ataupun mereka membawa nilai syaitan yang direjam? Alright. Semalam saya ada buat satu invitation to treat kepada rakan-rakan yang berminat untuk invest dalam pelaburan fintech, financial technology, di mana kita ada develop satu e-wallet kita sendiri. Boleh WhatsApp number ini siapa yang berminat. Pelaburan minimum 50,000 dan kita mencari partners lah dalam perkara ini. Nanti saya akan detailkan setelah kontak nombor admin saya. Jangan call lah, WhatsApp saja. Nanti ada masalah. Okey, sekian saja daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.